Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah la raiba fi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika 'alayya wa bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Tuan Presiden Majlis Tuan Haji Rusdi Musi Surau Ihsaniyah Al-Fadil Panglima, Tuan Haji Muin Ketua Biro Dakwah Surau Ihsaniyah, barisan pengurusan surau, tuan-tuan dan perempuan yang hadir bersama pada malam ini. Uhyikum tahiyatan thayyibatan min indillahi tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini tuan-tuan kita dapat bersama-sama dalam satu suasana majlis yang merupakan perkongsian ilmu, kerana majlis yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala ialah majlis ilmu Allah. Sehingga kan dalam hadis Qudsi yang cukup panjang yang tak mampu saya menghafal dengan cantik, di mana apabila Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hamba sebegini, maka fanada Jibril faqala lahu ya Jibril inni uhibbu fulan ibnu fulan. Fanada Jibril bis sama'il a'la ya ma'syaral malaikah inna Allah yuhibbu fulan ibnu fulan fatuhibbuna atau kama qala. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala lihat kita sebegini tuan-tuan, lantas Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Jibril alaihi salam. Maka diberitahu kepada Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulan ibnu fulan. Wahai Jibril, aku ingin beritahu kamu bahawasanya aku ingin melimpahkan kasih sayang aku kepada fulan ibnu fulan, fulan ibnu fulan. Fanada Jibril bis sama'il a'la ya ma'syaral malaikah. Langsung naik Jibril dalam yang paling tinggi sekali tuan-tuan. Apa yang dia buat? Dia kata ya ma'syaral malaikah, wahai seluruh malaikat, innallaha yuhibbu fulan ibnu fulan. Sesungguhnya Allah mengkhabarkan kepada aku bahawasanya Allah ingin melimpahkan kasih sayangnya kepada fulan bin fulan. Fatuhibbuna, maka aku arahkan kepada kamu, sayangilah juga mereka yang disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tidak ada bentuk kasih sayang yang lebih tinggi apabila bergabungnya kasih sayang Allah digandingkan dengan kasih sayang seluruh malaikat. Malaikat ini tuan-tuan satu jumlah yang tidak dapat dipastikan berapa. Cuma dinyatakan dalam hadis Nabi ketika Isra dan Mi'raj, Nabi menyebut bahawasanya di sana ada Baitul Ma'mur, malaikat akan
mengelilingi Baitul Ma'mur itu seramai 70,000 malaikat, dan barang siapa yang telah pun tawaf di Baitul Ma'mur itu, itulah kali pertama bagi dia dan itulah kali terakhir bagi dia. Kerana apa tuan-tuan? Kerana yang keluar akan masuk yang lain pula, maka jumlahnya tak dapat kita bayangkan. Dan tidak ada ulama cuba menggambarkan jumlah itu, dan kalau ada pun mengatakan bahawasanya jumlahnya ramai. Bagaimana kalau sekiranya kasih sayang Allah bergabung dengan kasih sayang seluruh malaikat hanya kerana kita berada di dalam satu suasana majlis sebegini? Sebab itu hebatnya orang yang berada di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, marilah sama-sama kita bersyukur kerana Allah menggerakkan kita, berikan kita kekuatan, kita dapat hadir pada malam ini. Allah pilih kita berada dalam suasana yang sebegini ilmu Allah ini. Mudah-mudahan Allah menyebut nama kita di antara nama-nama yang mendapat kasih sayang Allah dan seluruh malaikat, insya-Allah, tuan-tuan. Dan kalau kita melihat satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza marartum fi majlisil ilmi farta'u fa innahu rawdah min riyadil jannah, atau kama. Apabila kamu terserempak dengan satu suasana majlis ilmu, hendaklah kamu singgah duduk sebentar, kerana itulah dia taman daripada taman-taman syurga Allah, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah perbetulkan niat kita, maqasid kita, mudah-mudahan kita mendapat ganjaran hamba-hamba yang mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan, pada malam ini insya-Allah terima kasih banyak kepada tuan-tuan menyebut saya, kita bertemu muka bersua muka, kita berkongsi ilmu dalam kita membicarakan satu tajuk Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin kita tak mampu mengupas dengan terlalu detail. Di sana mungkin kita mengambil beberapa poin-poin yang terlalu banyak. Cukup kita jadikan dia sebagai panduan dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan juga sabar dengan saya sehinggalah isyak dan mungkin lebih sedikit untuk kita berkongsi ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah Allah berikan kita keberkatan, kerana berkat itu sesuatu yang dicari-cari. Ulama mengatakan tuan, antaranya Imam An-Nawawi menyebut, apakah makna berkat? Berkat ini dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu juga berkat, tetapi berkat bukan bahasa Melayu. Saya cuba merajuk apa makna berkat. Berkat ialah sesuatu yang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala di luar pemikiran jangkaan kita. Luar biasa. Nabi SAW ketika para sahabat menggali parit Khandaq, dalam perangan Khandaq, seorang sahabat Nabi telah pun memasak seekor kambing yang kurus. Seekor kambing yang kurus ingin diberi santapan kepada ratusan para sahabat. Akal mengatakan pasti tidak cukup. Tetapi apabila Nabi SAW menyendukkannya dan berlaku keberkatan, ia berlaku cukup luar biasa. Seekor kambing yang kurus boleh menampung ratusan para sahabat. Ini dikatakan keberkatan. Dan itu yang kita minta pada malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita mendapat keberkatan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mulakan perkongsian ilmu kita dengan saya membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu
min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, yang mana diberkati sekitarnya untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Aku. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Tuan-tuan, sebagai mukadimah, tuan-tuan, apabila kita berkongsi ilmu tentang Isra dan Mi'raj, saya suka berkongsi dengan tuan-tuan, yaitu tentang kiblat yang pertama yang dikatakan Masjidil Aqsa, ataupun dipanggil juga sebagai Baitul Maqdis, atau dipanggil juga dengan Baitul Muqaddas. Kedua-duanya boleh dipanggil. Sama ada Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, tidak kesalahan. Kedua-duanya betul. Begitu tuan-tuan, bila baca saja ayat ini sampai kepada minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kita akan teringat bahawa kiblat yang pertama ialah Masjid Aqsa. Dan Nabi pernah sembahyang mengimamkan para jemaah yang dihadiri oleh roh-roh para anbiya, para salihin dan para malaikat di masjid itu. Tapi kini dia bukan lagi dalam genggaman kita. Dia telah pun dikongkong dan dipenjarakan dalam genggaman Yahudi laknatullah. Tuan-tuan, maka pernah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Hadis rawah muttafaqun alaihi, yang dirawikan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis inilah yang diambil oleh Sayyidina Abu Umar, dan hadis inilah yang menjadi perangsang kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Man lam yahtamma bi amril muslimin, barang siapa yang langsung tak peduli, tak fikir tentang urusan orang Islam, falaisa minhum, mereka bukan dari kalangan orang Islam itu sendiri. Sayyidina Umar terangsang mengatakan bahawa hadis ini seolah-olahnya memanggil aku, memberitahu aku supaya membebaskan Baitul Maqdis. Maka Umar radhiyallahu anhu dengan tenteranya dan kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bebasnya Baitul Maqdis di tangan Sayyidina Umar. Kemudian ditawan semula. Bangkit seorang lelaki daripada istana, kerabat istana, yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika mana Salahuddin ini dilahirkan oleh ibunya, ayahnya berkata, anak ini akan aku besarkan sebagai seorang ulama seperti Imam Malik. Itu seorang ayah. Tuan-tuan, seorang istana raja laki putranya, maka wawasan yang diletakkan, aku akan jadikan putera aku ini seorang ulama seperti Imam Malik. Jelas tuan-tuan, lahir anak jelas, anak ini akan jadi apa? Maka adik kepada ayah Salahuddin Al-Ayyubi berjumpa. Dia kata, jangan, aku tidak berniat untuk menjadikan dia seorang ulama, tetapi aku ingin jadikan dia seorang panglima perang. Bercanggah pendapat antara si ayah dengan bapa saudara. Si ayah kata, aku akan jadikan putera aku ini seorang ulama seperti Imam Malik. Bapa saudara, adik kepada ayah kata, aku nak jadikan dia sebagai seorang panglima perang. Maka oleh kerana
dibesarkan dalam suasana peperangan, dididik dan diasuh. Lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi, tuan-tuan. Dia yang menjadi seorang panglima perang. Salahuddin Al-Ayyubi bila baca saja Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, hatinya sentiasa teringat Masjidil Aqsa. Ditambah pula dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli tentang urusan orang Islam, dia bukan kalangan orang Islam itu sendiri. Satu teguran yang tegas diambil oleh Salahuddin Al-Ayyubi, perangsang bahawasanya aku mesti peduli tentang Baitul Maqdis. Jadi tuan-tuan, saya suka berkongsi. Bila baca saja ayat ini, saya ingin berkongsi tentang cerita Palestin sedikit, tuan-tuan. Dan untuk malam tuan-tuan, saya juga bergiat aktif dalam aman Palestin. Dan alhamdulillah Ramadan tahun sudah, tuan-tuan. Berkat Ramadan kami buat di Hotel Colonel Rizal untuk mengutip dana hantar ke Palestin, tuan-tuan, membeli mesin proses air laut untuk diminum oleh orang-orang Palestin, kerana merekanya Israel dia masuk ke dalam bumi untuk air dan dia belok kepada Palestin, maka air dalam bumi Palestin disedut oleh Israel, bukan hanya minyak. Maka orang Palestin terpaksa mengambil air laut, disuling dalam bekas-bekas pasir untuk dihilangkan masinnya, dijadikan mandian dan minuman, dan rasanya tidak sama macam air kita. Nikmatnya kita. Maka saya dan rakan berazam untuk membeli suatu mesin yang berair, harganya RM120,000 Malaysia. Kemudian tuan-tuan, anak yang lahir tidak cukup bulan, doktor-doktor di hostel melihat saja bayi itu pergi menghembuskan nafasnya kerana tidak adanya balang untuk diletakkan bayi ini kerana lahirnya tidak cukup bulan. Alhamdulillah, saya akan berazam untuk beli paling kurang 5 balang, maka jumlahnya ialah 200,000. Berkat Ramadan kami letakkan jual kerusi, jual meja, buka puasa di Hotel Colonel Rizal. Kami nak kutip 200,000 satu malam itu. Kawan-kawan kata, Ustaz, tinggi sangat kita letak. Sampai tak? Satu kerusi kami jual RM100 saja, tuan-tuan. Jadi maknanya, Masya Allah, subhan, malam itu kami dapat sumbangan daripada masjid-masjid orang-orang yang datang. Masya Allah, subhanallah, Masya Allah, tuan-tuan, kepada Allah, dalam Ramadan kami dapat 296,000 keberkatan Ramadan. Kami dapat beli mesin proses air menjadi air yang boleh diminum, tak rasa apa lagi. Hingga hari ini orang dapat nikmat ini. Kami bukan hanya boleh beli 5 balang, kami boleh beli sampai 10 balang. Bermakna nyawa manusia di sana dapat diselamatkan. Salahuddin Al-Ayyubi, tuan-tuan, dia baca hadis ini, maka Salahuddin Al-Ayyubi berperang. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan kali yang kedua Baitul Maqdis, tuan-tuan. Salahuddin Al-Ayyubi bila meninggal dunia, dia bukan tinggal di dalam istana, dia meninggal dunia dalam khemah. Hidupnya penuh dengan peperangan. Bila dia sakit, dia beritahu, kalau aku mati, kamu buka peti besi ini dan tunaikan wasiat yang tertulis dalam peti besi ini. Meninggal dunia dia bukan di dalam peperangan, tapi di atas katil keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia mulia, tuan-tuan. Buka peti besi, tengok ada kain yang dijahit uncang. Baca surat, dia kata, masukkan pasir yang ada dalam peti ini dalam uncang itu. Masukkan, ikat.
dapat sebesar buah kelapa. Akhirnya habis pasir peti itu dimasukkan, dapat sebanyak 12 uncang sebesar buah kelapa pasir. Dalam itu juga ada kain kafan. Maka dikapankan, disemadikan, letakkan di kanan aku pasir yang telah dimasukkan dalam uncang itu, dan juga sebelah kiri aku. Dalam wasiat dia diletakkan, dapat sebelah kanannya 6 bungkusan pasir, sebelah kiri 6 bungkusan pasir. Tuan-tuan, pasir ini tuan-tuan, pasir daripada mana? Rupa-rupa tuan-tuan, sahabat Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, Salahuddin Al-Ayyubi bila perang, berhenti perang, dia buka peti besinya, dikeluarkan kain kafannya, dilebarkan, dibentang, dan dia berdiri di tengah-tengah kain kafan itu. Dia buang pasir di pedangnya, pasir di serbannya, pasir di badannya, pasir di kakinya, habis bersih, kemudian dituntun dan itu dalam peti besi. Itulah dilakukan oleh beliau setiap kali berhenti berada dalam perang. Rupa-rupanya ulama mengatakan bahawasanya 12 biji ataupun 12 uncang pasir itu adalah pasir yang melekat di tubuhnya. Dia bawa pergi bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, tunjuk pada Allah. Nak tunjuk pada Allah bahawa dialah telah berkorban. Nah, tengoklah, sebanyak 12 uncang pasir sebesar buah kelapa, bukti yang dibawa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan dia menyambut tentang hadis Nabi, man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli urusan orang Islam, dia bukan kalangan orang Islam. Maka dia infakkan diri dia untuk membebaskan Baitul Maqdis. Tuan-tuan, hari ini Baitul Maqdis yang disebut dalam Quran itu masih lagi bukan dalam genggaman kita. Maka tuan-tuan, siapakah orang yang mesti memikirkan Baitul Maqdis? Kita baca surah Isra ini, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita teringat Baitul Maqdis. Bukan dalam genggaman kita. Kiblat yang pertama. Persoalan tentang siapakah orang yang ingin memikirkan tentang membebaskan Baitul Maqdis. Dulu Sayyidina Umar, kemudian diambil alih oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ini kali ketiga siapa? Tuan-tuan, kita. Oleh itu tuan-tuan, kita bisikkan satu perancangan yang bagaimana tuan-tuan kita tak buat supaya ada saham kita, saham dalam untuk membebaskan kiblat yang pertama. Tuan-tuan, kami negarakan diri kita buat. Bila masuk Ramadan, kita buatlah maknanya di sana dipanggil mana ceramah ambang Ramadan. Saja buat ceramah ambang Ramadan. Kami bawa bersama-sama dengan ratusan tabung Ramadan. Lepas ceramah dia bagi tabung. Jadi terpulanglah macam mana tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ke pasar malam, bazar Ramadan, balik ada RM2, masukkan ke tabung. Balik rumah pasar Ramadan ada 30 sen, masuk tabung. Sampai seminggu sebelum akhir Ramadan, kita buat pula satu lagi majlis. Majlis menghidupkan malam terakhir Ramadan, Qiyamul Lail 10 terakhir. Bawa tabung, collect balik. Tabung itu apa tuan-tuan? Ini tabung adalah tabung untuk disalurkan kepada bahawasanya inilah ya Allah yang mampu aku lakukan, kami lakukan dalam keberkatan Ramadan ini untuk membebaskan Baitul Maqdis. Tuan-tuan, akhirnya bila terkolek seorang sedikit, seorang, kita buka tabung ni ada 300 lebih, tabung ni ada 700 lebih, tabung ni ada RM6 lebih. Akhirnya dia mampu membawa kepada ribuan ringgit. Kita hantar pada mereka di sana di Palestin, tuan-tuan.
Jadi tuan-tuan, maknanya kita ada Ramadan datang, keberkatan datang. Tuan-tuan, Ramadan bulan keberkatan. Keberkatan, jangan kita pandang Ramadan sebagai kita kena puasa, lepas puasa kita raya, malam tarawih. Tuan-tuan, ambil peluang keberkatan. Itu yang pertama, tuan-tuan. Bermakna kita merancang apa yang kita nak buat, apa aktiviti yang selain puasa, selain tarawih, selain kita more bawa makan ke surau, selain daripada tilawah Al-Quran, selain daripada qiyamul lail 10 terakhir. Apakah perancangan yang dalam banyak-banyak itu satu aktiviti untuk Palestin? Kena ada kita tanamkan, tuan-tuan. Sekurang-kurangnya ada tabung rumah kita, nak ayah bagi duit belanja. Macam mana bukan Ramadan ayah bagi 3 ringgit seorang. Ramadan pun 3 ringgit seorang juga bagi. Tapi 3 ringgit tu nak RM1 yang masukkan tabung Palestin. Ini kita punya perancang keluarga kita. Ayah dah niat dah, tahun ni kalau kita nak siap tabung dan kita semua menabung untuk Palestin. Kerana Nabi sebut man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tak peduli tentang urusan orang Islam, dia bukan kalangan orang Islam. Mudah-mudahan tabung yang kecil ini sebagai jawapan kita salah satu aktiviti bulan Ramadan untuk Palestin. Jadi anak kita bagi 3 ringgit, RM1 dia untuk tabung, RM2 dia buat sekolah, dia simpan tabung dia. Masya Allah, kita bekerja satu hari RM10, maka RM10 itu kalau kita tak puasa, kita akan belanja RM10, maka RM10 itu masuk tabung demi Ramadan tadi. Masya Allah, subhanallah, tuan-tuan. Kita akan dapat satu aura kekuatan, kehebatan umat Islam, mampu membantu mereka yang berjuang dengan darah, mereka berjuang dengan nyawa. Kita hanya mampu berjuang dengan tabung di dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, saya nak masuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Isra Al-Mi'raj ini. Apa perkara yang sangat penting, tuan-tuan? Inilah solat. Tuan-tuan, pada tadi pun saya ceramah forum perdana di daerah Jumpur, tuan-tuan, juga menyentuh bab solat. Tuan-tuan, mungkin benda ini, perkara ini solat biasa, tapi insya-Allah benda yang biasa kita ulang-ulang, mudah-mudahan ada manfaat, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memfardukan sembahyang 5 waktu, tetapi ganjaran pahalanya tak pernah dikurangkan Allah. Tetap seolah-olah di 50 waktu. Terasa kita, ya Allah, betapalah tingginya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan kerjanya hanya 5 waktu, tetapi ganjarnya bukan di atas 5 waktu, ganjarannya seolah-olah di 50 waktu. Terasa betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh kasih sayang kepada hamba-Nya. Tuan-tuan, tuan-tuan, saya nak bawa beberapa, mungkin ada hadis Nabi dan mungkin ada cerita sedikit masalah ini, tuan-tuan. Pertama, saya nak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama ad-din, faman tarakaha faqad hadama ad-din. Atau kama qala, sembahyang itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia mendirikan tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia menghancurkan agama. Faham? Kurang faham. Terasa tak sentuhan jiwa kita, sembahyang kita itu tak terasa. Sembahyang itu tiang agama. Tak apalah, biarlah tiang agama. Barang siapa yang tak sembahyang, hancur agama. Agama yang hancur saya tidak. Seolah kita bersatu itu je rasa. Sebab tuan-tuan, agama ini, sembahyang tiang agama.
bahasa Melayu. Agama itu bahasa Sanskrit. Dua perkataan agama. Begitu bila terjemahkan as-salatu imanuddin, sembahyang itu tiang agama. Tak salah di Nabi. Tapi agak terkasar bila diterjemahkan dalam bahasa itu. Sembahyang tiang agama, betul. Kenapa kita mengambil? Sebab itulah biasa agama itu bahasa kita pakai. Baik, malam kita cuba tukar, ambil bahasa kita. Agama bahasa kita tukar pada bahasa kita. Sembahyang itu ialah tiang cara hidup. Kau terasa sikit enggak? Tiang cara hidup. Wah. Barang siapa yang mendirikan solat, maka tegaklah, teguhlah cara hidupnya. Kau tersentuh, ada kaitan connection yang kita sama hidup. Sembahyang itulah tiang cara hidup. Barang siapa yang mendirikan solat, teguhlah cara hidupnya. Kalau saya sembahyang, saya jaga sembahyang, teguhlah cara hidup saya, budaya hidup saya. Barang siapa yang meninggalkan solat, hancur, runtuhlah cara hidupnya. Saya kalau tinggalkan sembahyang, maka hancurlah cara hidup saya. Tuan-tuan, bermakna sembahyang hebat. Sembahyang boleh menentukan seseorang itu hebat cara hidupnya atau tak hebat cara hidupnya. Kenapa? Al-Quran menyebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mampu mencegah fahsya dan munkar. Ulama mengatakan fahsya ini ialah kejahatan, keburukan, kejendalaman itu. Sakit hati, ujub, ego, riak, runtuhan hawa nafsu. Wal munkar, kejahatan yang luaran. Man ra'a minkum mungkaran. Bila dating tu benda mungkar, bak nampak. Itu dikatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mampu mencegah penyakit dalaman dan penyakit luaran. Mungkar, man ra'a minkum mungkaran. Barang siapa yang nampak kemungkaran, mana luar, jangan boleh nampak dengan mata. Jadi perkara yang kasar pun, kejahatan yang kasar pun, yang mungkar namanya pun dapat dibentuk oleh solat. Begitu katakan Nabi, barang siapa mendirikan solat, maka dia memperkokohkan cara hidupnya. Pakaiannya pakaian orang solat, kan begitu. Rambutnya rambut orang solat, wajahnya nampak orang solat. Cara dia berkomunikasi dengan jiran, caranya orang solat. Caranya berkawan, caranya orang solat. Adab dengan orang tua, adabnya solat. Hormat pada guru, hormatnya macam orang solat. Bila dia berniaga seperti orang solat. Bila dia seorang mentadbir cara orang solat. Apabila dia diberikan suatu rezeki untuk membina bangunan, dia akan bina bangunan cara orang solat. Apabila dia seorang diri pun, dia jaga macam orang solat. Sebab barang siapa mendirikan solat, maka solat itu akan menyusun, menyantunkan cara hidupnya. Solat. Barang siapa yang meninggalkan solat, tak kisah solat, tak berapa jaga solat, kadang solat, kadang tidak, maka hancurlah cara hidupnya. Bila hancur cara hidupnya, bermakna solat tak mampu menyusun, menyantun sistem hidup dia. Akhirnya, bila solat tak mampu menyantun sistem cara hidupnya, maka dia akan mengambil sistem lain. Pakaiannya nampak sangat bukan orang solat. Bantuan kan? Kalau dia berniaga,
maka perniagaan dia tidak kira tentang adab solat. Ini tuan-tuan berlaku. Sebab itu hari ini berlaku tuan-tuan. Saya pernah buat satu kajian sedikit untuk melihat sejauh mana apakah hebatnya solat ini dan kurangnya orang, ataupun apakah sifat-sifat, apakah dia perangai-perangai penyakit masyarakat yang dikesan oleh solat. Maka saya buat kajian tuan, melihat fail penceraian. Kita ambil 50 fail cerai dan kita cuba kaji dengan secara kaedah dia lah, dengan kaunseling yang kita cuba selami. Akhirnya daripada 50 fail cerai itu tuan-tuan, 47 dari 50 itu dapat saya katakan rumusan ialah berpunca daripada solat yang terlalu terabai. Bila dia menjadi seorang suami isteri, maka gerak-geri cara hidup budaya keluarganya bukan dia solat. Tuan-tuan, ya? Baru-baru ni kita buat program Iqdat Doa kepada remaja-remaja tingkatan 3, 4, 5. Tajuk dia jom solat. Buat 3 hari 2 malam tuan-tuan. Antara aktivitinya, anak-anak kita ni pergi Iqdat Doa sebagai persiapan seorang pendakwah. Itu apa nama program tu. Antara aktivitinya, kita lepas satu petang dia pergi dekat pasaraya. Kamu cari orang perempuan atau orang lelaki yang dia status ibu, status ayah. Jangan pergi yang muda-muda ni. Itu syarat kita. Keluar dia dari masuk. Pergilah kan. Pergi. Kemudian balik tu dia bincang buat graf. Kajian kita ialah wanita yang telah menjadi seorang ibu, kalau lelaki pun telah menjadi seorang ayah. Umur tak kira. Itu syarat. Jangan pergi pada anak remaja, jangan. Peserta lebih kurang 150 orang pergi bertaburan, lelaki perempuan. Kita catat malam. Banyak tak kita tengok? Sembahyang yang paling banyak ditinggalkan oleh insan yang bernama ibu, sembahyang yang paling banyak ditinggalkan oleh insan yang bernama ayah, ada 2: Isya dan subuh. Tidak tahu kenapa tuan-tuan. Bila kita tengok gerak antara 2 ni pula, mana paling tinggi baik tinggal Isya. Waktu subuh Isya ni. 5 waktu 2 ni banyak berapa tinggi gerak dia tinggal. Baik dia namanya ibu, baik namanya ayah. Tuan-tuan, dibandingkan 2 subuh dan Isya paling banyak ditinggalkan oleh insan bernama ibu, oleh insan bernama ayah. Kalau ayah, kalau ibu begitu gerak dia, bagaimana insan bernama anak? Yang itu saya belum buat kajian lagi. Baru sudah buat kajian. Baru maknanya cuti sekolah itu dan cuti sekolah itu buat program. Tuan-tuan, ini berbalik. Antara alasannya kenapa Isyak tinggal, antara kata Pak Cik dah letih sangat, balik tu ladang terletih tidur suruh Isyak. Satu. Mak pun kata tak tahulah, kadang-kadang Pak Cik ni kata sisi cukup lupa. Bermakna tidak masalah prioriti dalam hidup. Tuan-tuan, kita seorang ayah, program yang paling besar dalam keluarga ayah ini ialah solat. Cakap dengan anak kita, jenayah paling besar dalam keluarga ayah, orang yang meninggalkan solat. Ayah akan rotan anak ayah kalau tak solat. Sebab jenayah paling besar dalam keluarga ayah ialah solat. Sebab inilah soal menentukan dia. Besok anak kita keluar ke Kuala Lumpur, keluar negara, pergi UK, pergi Beijing, pergi mana belajar, pergi India, pergi sebagainya, Universiti IPTA, IPTS. Adakah kita akan menyantunkan
sistem hidupnya atau solat? Tuhan dah sebut, Nabi sebut, sembahyanglah menyantunkan cara hidupnya. Kalau itu longgar tuan-tuan, Masya Allah. Bagaimana lagi lah anak-anak tuan-tuan, anak luar nikah yang didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara, tak masuk yang tak daftar ni, yang daftar ni. Tahun 2006 hingga 2010 jumlahnya 186,000. Apakah angka kecil tuan-tuan? Saya melihat ini tuan-tuan, fenomena berlaku ini ialah kerana sembahyangnya tak mampu menyusun menyantun cara hidupnya. Nabi sebut as-salat imanuddin, sembahyang yang puncak, yang terbenam, yang kuat, yang kokoh kepada cara hidup. Kaitan solat dengan cara hidup. Jadi barang siapa yang mendirikan solat, maka solat itu akan menyantunkan cara hidupnya. Siapa dia? Anak kita jaga solat, maka anak kita akan disantunkan oleh solat itu. Barang siapa yang tinggal solat, maka hancurlah cara hidupnya. Tuan-tuan, satu yang kita bawa di Nabi ini, as-salatu imanuddin, faman aqamaha faqad aqamadin, faman tarakaha faqad hadam. Hancur. Jadi berterjemahkan, sembahyang agama, barang siapa pergi solat maka tegak agama, barang siapa tinggal solat maka runtuh agama. Kita macam solat jaga, ini kita ni agama, tak ada nampak kaitan. Kita baca makna yang sebenar yang Nabi nak sampaikan, baru kita nampak, oh hebatnya solat dalam menyantun cara hidup. Sebab itu Allah sebut awal-awal lagi, inna solat tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mampu mencegah, membersihkan, menggilap kejahatan, kekejian dalaman dan kemungkaran yang luar. Disokong oleh hadis Nabi. Tuan-tuan, itu satu bab. Satu bab yang kedua tuan-tuan, juga bisa sahih tuan-tuan. Saya nak ambil tentang hadis Nabi juga tuan-tuan. Saya suka hadis Nabi tuan-tuan. Kita apa lagi, rojokan kita Quran dan hadis Nabi. Ijma' dan qiyas itu rojokan ahli sunnah wal jamaah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Bila kamu selisih pendapat, kembalikannya kepada merujuk Al-Quran dan merujuk hadis Nabi. Itulah yang kita ada. Malam kita bawa itu tuan-tuan. Satu hari Abdullah ibnu Maktum. Siapa tak kenal? Abdullah Maktum ni seorang sahabat yang buta tuan-tuan. Hebat. Satu hari berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Maktum qala ya Rasulullah inni syaikhun kabir wa dharirul aini wa syashi'ud da wa dha'iful badani wa syashi'ud dari baini wa bainal masjidi nakhlun wa wadi. 6 sebab tuan-tuan ya. Dia baca tadi. Wahai Rasulullah, aku ni dah tua, wa gemas, wa dharirul aini, buta, wa dhaiful badani, longgar tulang sendi-sendi aku. Nak ke masjid, dalam bahasa Islam bercinta nak ke masjid. Wa syashi'ud dari, rumah aku nun di hujung kampung. Membayangkan daripada hadis itu menggambarkan jauh rumahnya ke masjid. Baini wa bainal masjidi nakhlun, dari rumah aku ni nak ke masjid, aku kena tempuh lalu ladang tamar. Saya pun baca, kenapa pula dia mengenal tamar? Apa kena mengenal masjid? Cerita nak ke masjid tapi kan ladang tamar. Buka pandang ulama, kupas-kupasnya orang buta bila masuk ladang tamar, resikonya sesat barat.
terkapai-kapai mana jalan keluar, terlaba-laba, pusing-pusing, akhir keluar jumpa ke masjid. Susah, terasa susah. Sebab itu disebut juga baini wa bainal masjidi nakhlun. Di rumah aku nak ke masjid, aku kena lalu dalam tamar. Kenapa cerita? Memang dia susah, kita tak apa. Kemudian wadi, sarang labah-labah. Apa kena mengena ke masjid sebut sama labah? Rupa-rupanya waktu pagi, di subuh-subuh pagi, tuan-tuan, sarang labah-labah yang berada di kebun taman itu akan memerangkap muka dia, sehingga kan terpaksa untuk kerja lagi, nak buka, habis pakaian dia, habis serban dia, comot muka dia dengan sarang labah-labah. Setiap pagi begitulah. 6 sebab, tuan-tuan. Maka kata Abdullah bin Maktum menyebut lagi, hal indi rahsah an usalliya fi manzili ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ada tak kelonggaran orang macam aku ni, an usalliya fi manzili, boleh aku sembahyang di rumah? Yang sebab saya dan dengan berfikir manusia yang kita ni, kalau manusia ni tuan, saya rasa munasabah sangatlah, terlalulah munasabah. Tak apalah sembahyang di rumah, sebab tua, buta, cukup kuat hujan buta ni. Sendi-sendi longgar sebelah tua. Bermakna saya faham ceritanya, Abdullah bin Maktum di rumah ke masjid, dia menampak, bukan naik unta. Itu cerita tentang sendi dia, letih, tuan-tuan. Jadi begitu. Kalau saya kata boleh, kemudian kaitkan pula dengan masuk ke dalam taman, sesak-sesak sebab buta. Kalau contohnya kita hari tuan-tuan, ibarat seperti ladang sawit. Begitulah mungkin gambaran taman itu. Tuan-tuan yang nak ke Mekah, biasa lagi ziarah umrah ke haji ke, mesti pergi ziarah ladang taman. Tapi tuan-tuan, yang kena pergi itu hanya di pinggir-pinggir ladang taman. Saya alhamdulillah diberi peluang untuk bertugas dengan tabung haji, sebab mengajar haji bersiri, tuan-tuan. Memang saya tahu tuan pergi itu hanya di pinggir ladang taman, bukan ladang taman, tuan-tuan. Sesat dia, tuan-tuan. Tapi bila dia berkata hala indi rasa an usalliya fi manzili, ada tak kelonggaran bagi aku untuk sembahyang di rumah saja, wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah, tuan-tuan? Qala atasma'un nida ya ammi, kamu dengar azan tak wahai bapa saudaraku? Dengar azan tak? Qala, kata Abdullah bin Maktum menjawab, na'am, dengar. Maka menunggu jawaban Nabi. Apa kata Nabi? Ajib, pergilah. Masya Allah, subhanallah, tuan-tuan. Saya nak kongsi cerita ni, apa rahsianya. Dari segi timbangan akal kita yang bukan Nabi, Nabi hebat. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu lebih ajib. Tapi kita yang manusia biasa ni, Masya Allah, subhanallah, rasa cukup layak untuk kita rekomenkan bolehlah. Tapi Nabi menjawab dengan azan, dengar, ajib, pergilah. Sehingga kan dikatakan bahawasanya para sahabat yang duduk di sekitar Nabi waktu itu menangis. Menangis kenapa, tuan-tuan? Menangis hipo, menjangkakan mungkin itu sebab 6 perkara ini. Nabi kata bolehlah kalau macam tu. Tapi dia tak, pergilah. Hipo para sahabat melihat Abdullah bin Maktum. Maka sahabat balik ke rumah.
Balik ke rumah, sahabat koyakkan kain selimutnya. Tengok tuan-tuan, koyakkan kain selimut dipintal, dipilih-pilih menjadi seutas tali, disambung-sambungkan. Wani buat sikit panjang ni, wani buat sikit panjang ni, sambung ikat dan menjadi tali yang panjang. Akhirnya kata sahabat Nabi, wahai Abdullah bin Maktum, lepas ni kamu nak ke masjid, jangan risau sesat. Diikatkan hujungnya di betul-betul depan pintu rumah Abdullah bin Maktum, ditarik, dililitkan ke pohon tamar, ditarik, lilit ke pohon tamar, ditarik, lilit pohon tamar. Akhirnya hujungnya diikat betul-betul di pintu Masjid Nabawi. Panjang tali itu tuan, cukup panjang. Maka Abdullah bin Maktum bila dia nak ke masjid, alhamdulillah, pegang tali susu saja dan tali itu memandu sampailah ke Masjid Nabawi. Lepas bab sesat, bab lain belum terangkat. Tua masih tua, butanya masih buta, lemah tulang-tulangnya masih lemah, jauhnya masih jauh. Cuma terlepas ialah sesat. Besarnya sesat itu, maka sahabat mengambil tindakan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong bantu dalam perkara-perkara yang boleh mendatangkan ketakwaan, dan jangan bertolong bantu dalam perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, agak-agak kita hari ini ada tak sama macam cabaran yang dihadapi oleh Abdullah bin Maktum, tuan-tuan. Tua, ya, ada antara kita tua. Saya tak, belum masuk lagi, bermakna saya terlepas. Allah, tuan-tuan, untung ada antaranya buta, terlepas gitu. Longgar tulang-tulang sendi-sendi, mungkin ada, tak ramai. Tapi saya sendiri belum sampai. Rumah jauh, saya dari rumah saya ke masjid setakat ni 1.2 km, tak jauh ya. Ladang tamar, tak ada ladang tamar, dan saya pun tak ada. Rumah saya ke masjid jalan raya cantik, bukan jalan kaki, ada motor, ada kereta. Muka habis rosak, comot dengan serangan abang-abang, belum pernah kena lagi. Sejak dulu sampai sekarang saya belum pernah kena lagi. Keluar masjid subuh kena, tak pernah kena. Jauhnya saya dengan Abdullah bin Maktum. Bagaimana Abdullah bin Maktum, Nabi kata, atas ma'un nida, kamu dengan azan, dengar, ajib pergilah. Bagaimana saya? 6 sebab, satu pun tak lekat. Tuan-tuan ada juga satu, saya langsung tak tahu. Tuan-tuan, mari kita kongsi ilmu, tuan-tuan. Kita kongsi mengapa begitu, tuan-tuan. Mengapa Nabi begitu? Pertama tadi, Nabi nak mengajar kita tahu sembahyang menyantunkan peribadi. Tadi menyantunkan peribadi. Kalau kita bersusah-susah, berpayah-payah, bersungguh-sungguh untuk sembahyang berjemaah di Masjid Nabawi, di masjid, tuan-tuan, bermakna Allah akan memberikan kita mudah dalam kekuatan mengawal diri cabaran anak kita itu, tuan. Masya Allah. Hari ini, tuan, cuba buka internet tak, tuan? Ini buka tak? Saya datang tadi, saya tak faham sangat, jalan-jalan datang Berjaya, tuan. Saya bawa lah, saya punya iPad saya tu, yang dipandu saya nak ke sini. Cukup mudah, tuan kan? Dia beritahu 50 meter belok kiri dah, tapi tak ada lagi. Sebab ini internet lemah. Kenapa, tuan? Dalam proses untuk di-upgradekan, dilajukan, tuan kan? Tapi ingat, tuan-tuan, bila dilajukan, dimodemkan, dihebatkan, bermakna dunia lagi pantas masuk dalam rumah kita, budaya lagi pantas masuk dalam rumah kita.
Dan internet dianya penyaring penapis yang paling mampat ialah as-salat. Tuan-tuan, anak kita dalam bilik dia duduk, dia SPM. Kita menyangka anak kita study dengan rakan-rakan dia dalam bilik, tetapi rupanya dia berada di dunia yang cukup luas dengan internet pantas lepas ini. Tuan-tuan, lepas ini dia punya puasa pulih cukup pantas tuan-tuan. Hari ni tengok berhenti berpusing pula, jalan sikit, akan datang. Kalau boleh gambarkan Unify pun kalah tuan-tuan. Kan sama tu. Tuan-tuan, oleh itu kita kena menjadikan program solat tuan-tuan begitu. Itu pertama. Yang kedua tuan-tuan, kita nak bentuk keluarga bahagia. Semua orang nak keluarga bahagia. Tanyalah, semua orang nak keluarga bahagia. Saya pernah, tuan-tuan, kerja saya antaranya pun sama jugalah, nak angkat orang tu kapur tangkap. Biasanya ke malam-malam program-program hari kasih ini kita keluar sampai 2 pagi tuan-tuan, keluar dengan kawan sama NGO kita gabung dengan kita buat players. Nampak dulu kita datang bagi tahu sudah kita buat enggak baru ni kita buat namanya jom elakkan zina, tajuk pamphlet itu. Dia bagi, dia baca ya, dia angkat kepala dia kan, jom elakkan zina. Ni adik ni, anak ni suami isteri ke? Bukan suami isteri kan? Dia kata, maka dia kata, saya bagi masa setengah jam mesti beredar daripada sini. Kalau tidak, lori datang pun. Kan? Itu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, jadi maknanya dengan solat itu kita boleh katakan memetik dipanggil sakinah, kebahagiaan. Tuan-tuan, kebahagiaan rumah tangga tidak ada di kedai, tak ada di kedai kopi, tak ada di mana-mana. Kebahagiaan ada di masjid. Saya berbaca tentang mengapa Rasulullah menyuruh Abdullah bin Maktum datang ke masjid. Seorang ayah mesti dinyekok, mesti dia bersusah-susah ke masjid. Kenapa? Sebab dia balik akan membawa memetik sakinah. Apa dia sakinah? Sakinah ialah roh cahaya kebahagiaan. Baik itu tuan-tuan, saya kaji 50 cerai tadi, 47-nya confirm, dapat saya pastikan dan yakin dengan kaedah yang digunakan mengkaji tuan, 47 dia tak jaga solat, punca runtuh rumah tangga, hancur kebahagiaan. Kerana apa tuan-tuan? Sebab solat. Dan solat ini tuan-tuan, memanglah dalam fiqh mengatakan di mana-mana pun sah solat. Solat di rumah sah. Bahkan kalau kita baca fiqh manhaji Imam Asy-Syafi'i ada menyebut tuan-tuan, dalam bab solat, cuba baca tuan-tuan. Kalau sekiranya kita berada satu tempat yang penuh dengan najis, kita kesebenarnya tak jumpa lah, maka kita jumpa beberapa kawasan boleh berdiri. Kemudian ada kawasan boleh kita letak tangan dan sujud, boleh letak lutut, tapi bagi dada kita ada najis. Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam fiqh manhaji menyebut boleh sembahyang dan sah sembahyang, kerana dah tak ada topik lain, lagi semua penuh dengan najis. Itu kalau berlaku begitu. Tapi cari dulu, kan tuan kan? Bermakna begitu gambarannya, menunjukkan bahawa jaga salat. Tuan-tuan, sakinah tadi. Jadi bila suami pergi ke masjid tuan-tuan, sembahyang balik bawa sakinah, sembahyang balik bawa sakinah. Petiklah sakinah itu, kebahagiaan itu di masjid. Sebab itu tuan-tuan, ramai yang bergeruntuh tidak adanya salat. Tuan-tuan, itu Nabi menyuruh Abdullah bin Maktum 6 sebab tuan-tuan, boleh tak sembahyang di rumah? Pergilah. Kenapa? Sebab Nabi nak Abdullah bin Maktum ini dapat membawa sakinah balik ke rumah dia. Sakinah ni bukan perempuan tuan-tuan ya. Kalau bayangkan sakinah, kalau dalam rumah. Sakinah itu adalah satu ungkapan pemberian Allah
yang bermakna ketenangan, kedamaian. Tak ada di kedai kopi, tak ada dekat padang bola, tak ada di mana-mana. Dia berada dalam masjid, tempat solat. Memang sengaja Allah letakkan di situ sakinah, supaya orang datang dan bawa balik sakinah itu. Itu juga saya buat sikit kajian. Orang yang sembahyang di masjid, risiko akan kurang. Bukan tak ada, ujian dia tak ada, tetap ada tuan-tuan. Itu yang ketiga tuan-tuan. Masya Allah, subhanallah tuan-tuan. Apabila kita pernah saya keluar dalam radio saya, tuan-tuan kalau pernah buka radio ya, 92.6 hari Khamis tuan-tuan, pukul 6 petang sampai 7. Hari Khamis 6 petang sampai jam 7 saya akan ke udara tuan-tuan, bertajuk Tasawuf Islam. Tapi minggu ganjil sahaja, minggu pertama, minggu ketiga, minggu kedua, keempat diisi oleh Timbalan Mufti Tuan Al-Fadhil Ustaz Noor Azamir yang pernah datang sini dulu. Cuba sini. Jadi tuan-tuan, maknanya tuan-tuan, suka saya berkongsi bahawanya majlis ilmu tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan, majlis ilmu ini orang tak minat. Sebab itu ditanya saya, Ustaz menguraikan, dia kata semain itu boleh menjadi fahsyat dan mungkar, tapi ramai orang sembahyang tapi banyak mungkar. Sebab dianya tidak mendalami tentang solat. Bagaimana solat yang Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti mana kamu sembahyang. Kita mengambil hadis ini hanya mengikut tingkah laku dia dan bacaan dia saja. Ambil rokoknya, ambil sujudnya, ambil bagaimana Nabi at-takbirnya, tetapi tak pernah kita melihat bagaimana falsafah yang ada dalam satu oleh Nabi SAW. Sedikit tentang ilmu tuan-tuan. Itu kita hari ilmu. Aqimus salat, dirikan sembahyang. Tuan-tuan, dalam bahasa Arab aqimus salat diterjemahkan dirikan sembahyang. Jadi menunaikan sembahyanglah. Yang penting datang ke masjid, datanglah Allah takbir sembahyang. Kenapa kita tak terasa yang Allah katakan? Allah sebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mampu mencegah fahsyat yang dalam ni dan juga mungkar, tapi kita tak juga mengumpat orang, buku keburukan orang, cakap keburukan orang, tak henti-henti. Nabi sebut, man sataral musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup keaiban saudaranya muslim, Allah menutup keaibannya di dunia dan juga di akhirat. Tapi kita langgar semacam cerita diumpat orang. Kenapa solat tak boleh? Tuan-tuan, kita buat kita. Aqimus salat tuan-tuan. Cuba buka tafsir ulama tuan-tuan. Maksud sebenarnya yang Allah nak kita bukan sekadar dirikan sembahyang, bukan sekadar tunaikan sembahyang. Di mana terjemahan aqimus salat. Aqimus salat membawa dua maksud. Pertama, tunaikan. Hakim ini juga membawa mana satu perlakuan. Tuan-tuan, saya buka sikit cerita tuan ya. Orang masa nak perang, maka perang dia perlu anak panah yang memang hebat. Bila dia panah tu akan tuk terpasang, cantik macam anak-anak Robin Hood. Tak adalah dia pergi pusing-pusing ataupun dia pergi melintang, kan? Tapi mata dia tam, macam tu. Untuk menghasilkannya perlu diambil satu batang dan diraut dan ditimbang dengan hujung jari berdasarkan kemahiran ilmu orang yang buat itu. Dia timbang, diraut lagi, dia timbang lagi, dia tak akan tengok. Akhirnya ilmu dia mengatakan ini anak panah yang sangat cantik dah sampai dia punya KPI dia sebatang anak panah yang mantap. Daripada mana? Perbuatan raut,
bukan timbang. Dia raut dan timbang dengan kadar ilmu yang ada. Akhirnya dia membuat keputusan, ini anak panah yang sampai peringkat KPI yang capai. Cantik kan? Solat begitu. Hendaklah kita raut solat kita dan timbang solat kita. Bermakna aqimus solat, pertama tunaikan, yang kedua kita raut dan timbang. Dirikan sebenarnya macam mana? Tunaikan. Kena belajar, baca niat macam mana, rukun macam mana, baca Fatihah macam mana, sampai ke salam. Tapi kalau makna yang kedua ni diraut dan ditimbang bagaimana? Kita kena belajar lagi. Apa dia makna solat? Apa dia maksud solat yang Allah nak? Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Jangan hanya ambil pada mendirikan saja, tunaikan saja. Tolong ambil tentang mana raut dan timbangnya. Datanglah satu perkataan dipanggil muhasabah solat. Kita menghitung solat kita. Sebab itu Imam An-Nawawi berkata, apa tuan? Seringkali ditanya oleh muridnya, wahai Syekh, apakah tujuan Syekh beribadah solat? Imam An-Nawawi pernah menyebut, dia kata, aku solat dari dulu sampailah bila-bila selagi hidup, satu yang aku minta dalam solat aku, untuk solat aku, apa dia? Aku minta supaya solat aku mendapat redha Allah. Jadi solat yang mendapat redha Allah inilah kena raut dan timbang, bukan sekadar kita tunaikan. Masya Allah, kita ambil wudu, pakai kain, tutup saja kita punya aurat kita, tanpa berbaju, tak ada pakai kopiah. Yang penting hari kita Allahu Akbar, cukup sempurna 3 rukun, tunai. Tapi apakah solat itu Allah redha? Belum tentu. Maka untuk menentukan Allah redha, kena diraut dan ditimbang. Maka tuan-tuan, untuk meraut dan menimbang saat ini tuan-tuan, masa kita dah terlajak, tuan-tuan, sikit saja tuan-tuan, kita kena mengkaji tentang solat Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan, pernah Nabi kata, jangan tidak ada seorang pun daripada kamu, bersahabat-sahabat dia, ditanya, sahabat ramai ni, tak ada seorang pun dari kamu boleh masuk syurga dengan ibadah kamu, walaupun solat. Maka sahabat bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Termasuk aku. Maknanya Nabi nak ke syurga pun, nak bergantung pada solat dia pun belum, tak boleh. Illa, kecuali apabila Allah merahmati kita, kita masuk syurga Allah dengan rahmat Allah, masuk syurga Allah dengan pahala, tak boleh. Nabi tak pernah sebut orang masuk syurga dengan pahala, tapi Allah menyebut masuk syurga dengan rahmat Allah. Jadi tuan-tuan, dalam konteks sembahyang kita ini dan ibadah yang lain, bila kita beribadah, kita kena memastikan bukan saja tunai, tapi kita hendaklah mencari keredaan Allah. Bagaimana? Tuan-tuan, itulah adanya kehebatan solat, tuan-tuan. Kalau terpaksa kita pahami makna, kita belajar pahami makna, tuan-tuan. 50 tahun kita solat, tidak ada sebab tak boleh faham makna. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berbualan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kan? Masya Allah. Akhir tuan-tuan, kita akan dapat solat. Itu tuan-tuan, kita nampak orang yang ada ilmu solatnya berbeza dengan orang yang tidak ada ilmu. Kenapa tuan-tuan? Itu jadilah orang yang solatnya sekadar mendirikan sahaja, cukup rukunnya, ada wudunya, tutup auratnya, maka dia mendirikan. Tapi lepas meraut dan menimbang sembahyang, tuan-tuan, jangan main-main, tuan-tuan. Lepas sembahyang, kita kena ingat balik, di manakah sembahyang yang perlu kita baiki. Oh, aku ni bab sembahyang
Wudu aku selalu cincai, baik wudu. Takbir aku selalu tak kena. Takbir tuan-tuan tengok Nabi macam mana. Nabi bertakbir tuan-tuan, kita tidak. Allahu Akbar satu, kan? Kemudian nak rokok, Allah angkat tangan. Kemudian sami Allah liman hamidah. Kemudian yang keempat ialah Nabi bila bangun daripada tahiyat yang kedua, yang pertama, untuk rakaat yang ketiga, barulah Allahu Akbar. Ada 4 saja kita angkat tangan. Kenapa? Itulah solat Nabi. Bila kita meniru solat Nabi dengan harapan ada rohnya, maka itu dimanakan kita menimbang solat. Aku sembahyang, aku pantang bangun saja bertangan, pantang bangun pada sujud bertangan. Pupun Nabi, kita tukar. Bagaimana kita dapat meraut sembahyang. Nabi kata, sembahyanglah kamu ka'anna suatu muwadda', seperti sembahyang kamu terakhir, macam terakhir, lepas ni termati dah. Bermakna bila diri sembahyang saja dah, kita tak kenal orang sebelah lagi dah. Kita memegang hati kita, memegang minda kita, dan fokus, aku nak sembahyang, 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 aku nak sembahyang. Macam tu tuan-tuan. Bila imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan kita sentiasa berhati-hati menjaga hati kita jangan terlepas merayau-rayau ke mana-mana. Serik tu, memang serik. Kena teliti, memang kena teliti. Sebab meraut sembahyang bukan main-main. Diraut, ditimbang. Harus ditimbang. Mana berhati-hati. Maka sembahyang pun kena berhati-hati. Bermula dengan bentuknya, tuan-tuan. Waktu Nabi kata, Nabi SAW bila sembahyang tuan-tuan, dia memakai cukup cantik. Tuan-tuan, kita pun begitu. Ustaz, sahkan kalau kita sembahyang pakai cantik pun kan? Sah. Tapi Allah menyebut khudz zinatakum inda kulli masjid. Allah sebut dalam Quran, tuan-tuan kan, ambillah perhiasan kamu setiap kali kamu nak ke masjid. Ulama kata menggambarkan bau salat. Maknanya berkemaskan diri, berelokkan diri apabila kita nak solat. Itu lambang raut dan timbang. Kalau selama ni kita lebih kurang saja baju pagoda dengan kain lekat, maka kita timbang balik. Tak kena aku sembahyang ni, perlu diraut dan ditimbang. Kita kena mandi, pakai baju butang penuh, apa tu ni, 5 butang, 5 lekat. Tuan-tuan kan, ada 5 butang, 1 je. Kadang-kadang tak ada butang langsung terdedah. Allahu Akbar. Bermakna kita tidak meraut dan menimbang salat kita, lambang pakaian. Allah sebut khudz zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kamu, cantiklah maknanya apabila kamu setiap kali nak ke masjid. Kenapa Allah beritahu? Supaya kita sedang meraut dan menimbang sembahyang. Akhirnya kita belajar. Dapatlah sembahyang yang mana inna solat tanha anil fahsya'i wal munkar. Masya Allah, kita tengok muka kita kena marah. Kita muka tak risau macam mana buat ni. Kita pun, aku nak cakap ni, aku nak tegur ni, tak boleh ni. Aku bimbang kalau aku mati, aku nampak macam tanya aku man ra'a minkum munkaran, maka kita pun ada tenaga. Baru tuan penutup saya baru ni di kampung saya, lepas PRI 13 terbelah 2. Tuan terbelah 2. Saya balik kata, ya Allah, kenapa kampung aku macam ni? Kita sama-sama kenduri, sama-sama, tak ada beza. Tapi bila belah tersebut terbelah 2, risau. Saya pun buatlah satu kenduri sempurna sunat anak saya. Saya panggil ramai-ramai, panggil lah. Yang belah kanan, belah kiri saya panggil. Baca Yasin, itu dah anak itu kesyukuran anak bersunat. Lepas baca Yasin, saya kata, tuan-tuan, izinkan saya untuk kita sekiranya 20 minit saya baca hadis Nabi. Saya keluarkan ayat Quran tentang innamal mu'minuna ikhwatun, orang mukmin itu bersaudara. Saya baca di Nabi, barang siapa tak terus siapa 3 hari, maka dia tak bau syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya gila dia, tuan-tuan, dah banyak ke pahala?
Tuan-tuan pergi haji 3 tahun sudah dah confirm tuan-tuan akan kekal di haji mabrur. Tuan-tuan solat ke masjid confirm kalau di syurga. Tapi kita berkelahi, berpecah belah sebagainya begini, apa kita boleh jadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala? Sebab Allah sebut innamal mu'minuna ikhwatun, kita langgar. Allah, Nabi sebut man satarul musliman satarallahu di dunia yaumil qiyamah. Barang siapa menutup keaiban saudaranya, Allah tutup keaiban di dunia dan akhirat. Kita langgar. Banyak kita langgar. Apakah kita nak berpegang kita pernah haji 5 tahun sudah, kalau kita mati haji kita mampu beli syurga? Boleh. Nabi sebut tak ada seorang daripada kamu yang boleh ke syurga dengan sebab amal ibadahnya, tapi dengan rahmat Allah. Tuan-tuan, jadi benar rahmat Allah itu tuan dia buat memang untuk mencari redha Allah. Seorang pelacur perempuan, kerjanya melacur, dosanya banyak. Nampak seekor anjing kehausan, terjulur lidahnya di tengah panas padang pasir, hibur dengan anjing itu. Langsung dia ambil air dengan kaki kasutnya dan diberi minum. Dia buat dengan ikhlas, sebab tak ada kepentingan dia dengan anjing. Tak ada kepentingan anjing. Anjing apa kepentingan? Memang beri sungguh-sungguh kerana Allah. Kesian tengok, tak ada apa, sebesar zarah pun tak ada nak harap pembalasan anjing itu. Oleh kerana tingginya ikhlasnya, langsung Allah redha, rahmati dia, akhirnya telah pilih menjadi adik. Itu tuan-tuan. Jadi akhirnya saya beristazkirah lebih kurang setengah jam malam itu. Kemudian kita buatlah berselawat sallu ala nabi. Saya katakan binalah kembali hubungan persaudaraan. Kenapa tuan-tuan buat? Risau, oh saya mati, Allah tanya saya, kamu seorang dia agama, ahli fatwa lagi, hukum lagi, apa kamu buat? Tak ada, ya Allah, saya tak buat apa-apa. Sebab kalau saya buat kan nanti orang marah saya pula. Tuan, akhir kita buat tuan. Masya Allah. Tuan, yang baik itu Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah itu kelemahan saya tuan. Dalam ceramah saya tak pandai nak buat lawak-lawak tuan, kerana bagi saya menyampaikan dari Al-Quran, menyampaikan dari hadis Nabi, dia sesuatu yang perlu disampaikan dengan penuh serius, supaya orang terasa penting benda itu disampaikan. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa boring, rasa tak apa, mohon maaf ujung sampai ujung kaki tuan-tuan. Itulah kelemahan saya dalam menyampaikan ilmu Allah Subhanahu. Dan memang saya tak berminat sebenarnya dan memberikan kata-kata yang boleh ketahui, sebab saya berpegang pada konsep ilmu Allah ni ilmu datang Al-Quran, ilmu yang telah hadis Nabi. Maka saya menjaga kehebatan ilmu itu sampaikan dengan hebat juga. Tuan-tuan ni, mudah-mudahan kita dapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فوثق اللهم رابطتها وألمدها واهدها سبلا واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.